Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada malaysiakini.com. Bertajuk, Sukri harap PN terus diyakini untuk terajui kerajaan Perlis. PAS pada hari ini berharap parti itu bersama PN terus mendapat kepercayaan mentadbir Perlis bagi memastikan pelbagai rancangan yang diatur dapat dilaksanakan. Menteri Besar Perlis iaitu Muhammad Sukri Ramli berkata ada banyak perancangan diatur kerajaan negeri dan perlukan masa untuk direalisasikan. Beliau berkata, kami berharap dan berdoa agar kami dapat mengekalkan kemenangan di Perlis supaya semua perancangan kami dapat direalisasikan. Dengan sokongan yang diterima, PN berharap dapat terus menjalankan tanggungjawab untuk kesejahteraan dan kemajuan Perlis, katanya seperti dipetik oleh Harakah Delhi pada hari ini. Kenyataan itu dibuat tidak sampai 1,5 tahun selepas PN membentuk kerajaan negeri. Perlis mengadakan pilihan raya negeri bersekali dengan PRU untuk kawasan parlimen pada 19 November 2022. PN telah memenangi 14 daripada 15 kerusi dalam Dewan Undangan Negeri di situ. Bagi satu lagi kerusi, Indra Kayangan dimenangi oleh calon PKRPH Gan Eling. Muhammad Sukri Ramli yang merupakan adun Sanglang mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar pada 22 November 2022. Dipetik berucap sempena sambutan Rumah Terbuka Aidilfitri PAS Pusat di Kangar pada hari ini. Muhammad Sukri juga menjelaskan program yang dianjurkan oleh kerajaan negeri. Misalnya, kata Muhammad Sukri, kempen Jom Solat yang menunjukkan kesan yang amat memberangsangkan pada ketika ini. Berlaku peningkatan ketara dalam jumlah jemaat di masjid pada waktu subuh, katanya. Sebelum ini, Muhammad Sukri mengakui wujud kelemahan dalam pentadbiran negeri apabila menyatakan dirinya mudah mempercayai orang lain. Dia berkata demikian selepas anak lelakinya bersama dengan 4 individu lain telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan dalam kes tuntutan palsu. Menurut sumber, kes tersebut terkait kegiatan masukkan dokumen dan tuntutan palsu melibatkan dana bernilai bernilai RM600,000. Namun dia sudah menyatakan kesediaan untuk memberikan kerjasama penuh kepada SPRM. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya berita yang baru saja diterima mengesahkan Tun Mahathir dalam bahaya sekarang ini. Saya fikir ramai yang sedang menantikan berita ini, ramai juga yang tidak suka berita ini. Tapi adakah anda setuju? Anda boleh tinggalkan di ruang komen. Adakah anda setuju sekiranya harta Mahathir disiasat SPRM? Adakah memang patut pun harta Mahathir sejak dia jadi Perdana Menteri sampailah anak dia jadi kaya raya, sampailah dia sendiri walaupun dia tak mengaku dia kaya, perlu disiasat? Walaupun dia kata kekayaan anak-anaknya itu tidak ada kena-mengena dengan dia dan semuanya kaya kerana memang bisnes, tapi perlukah disiasat oleh SPRM terutama untuk harta Mahathir sendiri? Dan terbaru, ternyata Tun Mahathir akan disiasat isu isytihar harta. Selama ini dia hanya risau tentang anak-anak dia. Tapi kali ini seperti yang saya sisipkan di sebelah ini, Tun Mahathir akhirnya di antara yang disiasat isu mengisytihar harta itu adalah pengesahan daripada SPRM sendiri. Saya fikir ini akan membuka lebih banyak lagi berita hangat, akan lebih banyak lagi persoalan, tapi sekurang-kurangnya kita tahu kalau isu isytihar harta Tun M ini sudah dijalankan, ia ternyata betul atau tidak, sama ada betulkah Mahathir ini kaya dengan betul atau dia tak kaya atau macam mana, sekurang-kurangnya kita tahu. Pastinya SPRM sudah ada data-datanya sehingga mereka pun mahu supaya Tun Mahathir mengisytihar harta.
Jangan pula lepas ni, Mahathir pun seperti rakan baiknya juga, Daim Zainuddin, yang akhirnya kantoi tidak isytihar semua harta. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menjalankan siasatan berhubung isu pengisytiharan harta terhadap bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan 2 orang anaknya. Jadi sekarang bukan lagi tertumpu hanya kepada 2 orang anaknya sahaja, tapi sekarang isu ini tentang pengisytiharan harta juga melibatkan Mahathir juga. Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, Tan Sri Azam Baki berkata, pihaknya tidak dapat memberikan maklumat lanjut berikutan kes berkenaan, masih lagi dalam siasatan. Jadi apa yang dikatakan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM ini, beliau berkata, saya ingin mengesahkan, ini disahkan ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya pun tidak pasti, saya perlu tepuk tangan kah atau apa, tapi ramai yang pasti bertepuk tangan, ramai juga yang tidak suka, ramai juga yang di atas pagar dan sebagainya. Saya ingin menegaskan, mengesahkan katanya, mengesahkan beliau yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah yang diantara yang disiasat dalam kes ini, dan kita turut memberi notis kepada kedua-dua anaknya untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh yang telah dinyatakan mengikut Seksyen 36 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Tambahnya lagi, saya tak dapat bagi detail maklumat lanjut tentang apa kesalahan yang dilakukan oleh mereka dan sudah ditohmahkan terhadap Tun Mahathir. Katanya biarkanlah penyiasatan berjalan dulu, sehingga pada satu ketika difikirkan sesuai, kita akan nyatakan hasil siasatan itu lebih molek lah katanya. Beliau berkata demikian selepas beliau merasmikan pejabat SPRM cawangan Gua Musang di Ibu Pejabat Kasedar di sini pada hari ini. Terdahulu, media melaporkan SPRM enggan mengulas dakwaan 2 orang anak Dr. Mahathir. Kononnya mereka diarah membantu siasatan terhadap bekas Perdana Menteri itu. Pada 18 Januari lalu, SPRM meminta kedua-dua anak Dr. Mahathir ini, yaitu Mirzan dan Tan Sri Mu'zani, untuk mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada di dalam pegangan sama ada di dalam negara Malaysia ataupun di luar negara Malaysia dalam tempoh 30 hari daripada tarik notis tersebut. Mu'zani pula disiasat mengikut Akta SPRM tahun 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayasan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sementara itu diminta untuk mengulas mengenai siasatan kes terhadap menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Azam Baki berkata, ada petunjuk-petunjuk baru menunjukkan Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan berbelanja menggunakan kad kredit di luar negara. Katanya hasil pemantauan daripada SPRM beliau iaitu Muhammad Adlan Berhan ada menggunakan kad kreditnya dan berbelanja di beberapa buah negara. SPRM telah memohon kepada pihak Interpol bagi tujuan red flag ke atas dirinya dalam kes ini dan kami masih mengesannya untuk dituduh di mahkamah katanya. Pada Ogos yang lalu, SPRM berusaha mengesan 2 orang lelaki bagi membantu siasatan untuk kes rasuah dan kes penyelewengan berhubung dengan projek berkaitan dengan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Mereka ialah Muhammad Adlan Berhan yang 48 tahun dengan alamat terkininya yang didaftarkan di Sunway Kiara Hill, Desa Seri Hartamas, dan seorang lagi Mansur Saad, 69 tahun, beralamat terakhir di Subang Jaya, Selangor. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.